Saya ingin menarik perhatian kepada satu isu yang semakin mendesak, iaitu kemiskinan bandar seperti yang dilaporkan dalam laporan keadaan isi rumah 2024, isi rumah dan pandemik 2019-2022 terbitan Institut Penyelidikan Khazanah. Laporan ini menunjukkan bahawa kemiskinan mutlak telah meningkat kepada 4.5% menjelang 2022 berbanding 3.8% pada 2019. Peningkatan ini adalah bukti nyata bahawa kehidupan di bandar, khususnya untuk golongan berpendapatan rendah, menjadi semakin mencabar dan tidak seperti yang digambarkan selama ini. Kuala Lumpur mencatatkan peningkatan isi rumah miskin tertinggi dengan 6,774 isi rumah berada dalam kategori miskin. Diikuti oleh Kuala Muda, Kedah 5,229 dan Kota Kinabalu Sabah 5,117. Status ini mencerminkan realiti pahit bahawa kos sara hidup di bandar lebih tinggi dan membebankan, khususnya bagi kumpulan B40 yang berpendapatan rendah. Walaupun purata kos sara hidup bulanan bagi keluarga 4 orang dianggarkan RM9,000, ramai yang masih tidak mampu memenuhi keperluan asas mereka dengan gaji bulanan yang kurang daripada RM4,000. Apatah lagi ada di kalangan mereka yang menerima gaji di bawah kadar gaji minimum yang ditetapkan oleh kerajaan pada RM1,500 sebulan. Saya menyambut baik langkah kerajaan dalam penambahan sumbangan tunai ramah STR untuk membantu golongan ini. Namun, langkah-langkah ini hanyalah menyelesaikan jangka masa pendek. Persoalan yang lebih penting ialah apakah pendekatan strategi dan holistik yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan isu kemiskinan bandar ini secara menyeluruh. Golongan miskin bandar tidak hanya diukur dari segi pendapatan, tetapi juga dari segi akses kepada peluang ekonomi yang lebih luas. Mereka seringkali tersempit dengan beban kos perbelanjaan yang semakin tinggi, di mana hampir setiap keperluan hidup memerlukan wang dari perumahan, pengangkutan hingga keperluan asas seperti makanan. Tidak seperti di luar bandar, mereka masih mampu atau masih mempunyai ruang untuk menalam makanan sendiri atau mengurangkan kos perbelanjaan melalui kaedah alternatif. Kehidupan mereka juga dibatasi oleh faktor-faktor seperti perumahan yang kecil dan sesak yang memburukkan lagi kualiti hidup. Sebagai contoh, ibu bapa miskin bandar terpaksa menanggung kos pengangkutan untuk menhantar anak ke sekolah kerana jarak yang jauh, menambahkan lagi tekanan ekonomi kepada keluarga mereka. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada inisiatif kerajaan saja. Syarikat mereka juga mempunyai peranan yang besar dalam menyumbang kepada penyelesaian masalah ini. Mereka boleh memperkenalkan program-program tanggungjawab sosial korporat CSR yang lebih efektif dalam menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan kemahiran tenaga kerja serta membangunkan infrastruktur yang mampu menurunkan kos hidup di bandar. Menarik ekonomi badani seperti program pemasmian kemiskinan tegar yang ditajuri Kementerian Ekonomi dan Unit Penjelasan Pelaksanaan iaitu ICU. Jabatan Perdana Menteri salah satu pendekatan utama untuk diketengahkan ialah pengumpulan data yang bersasar melalui sistem pekalan data utama itu padu. Namun sejauh manakah sistem ini telah dioptimalkan? Saya pernah mencadangkan di Dewan Yang Mulia ini pada sesi pembahasan belanjawan yang lepas supaya kerajaan menyediakan satu platform untuk golongan muda yang baru memulakan kerjaya di bandar untuk berdaftar dan menerima bantuan asas dalam tempoh 12 bulan. Pertama, bantuan ini tidak seharusnya terhad kepada STR sahaja, tetapi harus merangkumi pelbagai aspek kesejahteraan hidup di bandar.